Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa nasr. Perbincangan kita dalam kesan ibadat haji Tipara membentuk budaya hidup Islam, halaman 24. Kesan ibadat haji Tipara 2 membentuk budaya hidup Islam. 24 lah. Pelaksanaan ibadah dalam Islam akan menghasilkan kesan tingkah laku yang baik dan ia dikenali sebagai akhlak. Dalam bahasa Melayu pun panggil akhlak juga. Ada hubungan di antara ibadat Islam ni dengan akhlak. Nabi ni diutuskan liutam mima makarimal akhlak. Nabi sebut dalam hadis dia, innama bu'istu liutam mima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk penyempurnaan akhlak. Bila dalam hadis lain, bila tanya Nabi apa itu Islam, Nabi kata ad-din husnul khuluq. Agama adalah keindahan akhlak. Akhlak-akhlak yang baik ini akan membentuk budaya hidup Islam yang luhur dan seterusnya akan melahirkan sebuah masyarakat yang didasari dengan nilai-nilai Islam. Perkara ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu amilun. Terjemahannya sibghah Allah. Sibghah ni mana celupan. Sebagaimana kalau kain itu bila celup pada warna hitam, maka kain itu menjadi hitam. Jadi Tuhan sifatkan agama ni makna celupan. Diri kita ni kita celup di dalam satu celupan. Celupan pula Allah menyandarkan ataupun mengidafahkan kepada diri dia. Sibghat Allah. Celupan. Warna Allah. Kemudian Tuhan tanya persoalan dia, waman ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dalam banyak celupan-celupan ni, celupan mana yang paling baik? Tuhan tanya. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Surah Al-Baqarah ayat 138. Oleh yang demikian, sejauh mana penghayatan nilai-nilai Islam itu bergantung kepada kekuatan ibadah yang dilaksanakan oleh setiap Muslim berdasarkan kepada prinsip amal ma'ruf nahi munkar. Asas inilah mencegah manusia dari sifat-sifat munafik, kerana Islam dan isi kandungannya tidak boleh dilakukan atau diperkatakan secara sia-sia tanpa penghayatan imam yang tidak berbelah bagi. Hasilnya setiap amalan yang dilakukan itu adalah terjemahan dari sifat ikhlas dan berakhlak individu itu sendiri, serta akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kesimpulannya dia nak bagi tahu maknanya ibadat kita tu ada kaitan dengan sifat dalam diri, bukan semata-mata tengok di segi zahir. Sebab itulah kalau dalam sembahyang sendiri khusyuk tu dia ambil sebagai satu, orang panggil kayu ukur untuk kualiti solat. Innamas salatu biqadri ma aqal. Sembahyang itu maknanya dikira sejauh mana kita boleh beri tumpuan. Apabila budaya ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala telah subur di dalam diri manusia, maka tingkah laku mereka akan diwarnai oleh perkara ma'ruf sekaligus terhindarlah kemungkaran. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana dia nak bagi tahu mana ada kekuatan. Innas salata, sesungguhnya sembahyang. Fungsi dia tanha. Ni fi'il mudhari' itu tanha. Menyekat. Tanha 'anil fahsya', daripada perkara keji, wal munkar. Sebab itulah para ahli ulama dia simpulkan. Walaupun orang kata hadis dulu, sebenarnya bukan hadis ni, kata-kata ulama. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Man lam tanhahu, sesiapa yang tidak boleh menyekat diri dia
Salatuhu, semaya dia tak boleh jadi power untuk menyekat dia anil fahsya'i wal munkar, daripada perkara keji dan munkar. Lam yazdad minallah, tidak akan bertambah dia dengan Allah illa bu'dah, melainkan makin jauh. Jadi orang kata kau semaya kau jauh, kau semaya kau jauh. Bila tu? Bila semaya itu tidak boleh menjadi power untuk menyekat daripada perkara keji dan munkar. Ini bukan hadis ni, ulasan ulama dah. Okey. Maka inilah wajar budaya hidup Islam yang lahir dari masyarakat yang telah melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurnanya, sama ada zahir dan batin. Itu nombor satu. Nombor tiga. Nombor satu apa nombor dua? Nombor tiga pula, mendidik seseorang berlaku jujur. Kita nak belajar falsafah ibadat ni. Nama lagi fiqh ibadah. Bukan nak belajar bihad ibadat, nak belajar fiqh, kepahaman tentang ibadat itu sendiri. Dia mendidik seorang berlaku jujur. Seseorang yang mengerjakan ibadat dituntut supaya melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengharapkan balasan dan imbuhan daripada pihak lain. Semayang gapo semua tu, gapo dia boleh ya. Biasa selama ni kita bersungguh buat kerja tu kerana ada imbuhan. Macam kerja kita cari makan ada. Kita bersungguh sangat dia kerana ada benda, prestasi yang baik, mendapat imbuhan. Betul tak? Ada reward. Ada dipanggil apa dia tu? Benda ada dua. Denda ataupun apa panggil ganjaran. Ada pun solat ni, reward kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana dunia. Sikap ini mendidik manusia berlaku jujur dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kalau orang tu dia ibadat dia berkesan, tak payah ada peraturan undang-undang perkeliling, dia akan jadi orang yang baik. Inilah orang panggil unsur utama dalam satu organisasi, dalam sebuah masyarakat. Kalau dia tu berfungsi ibadat dia, tak payah buat peraturan. Jangan buang sampah misalnya. Kalau dia faham ibadat dia, dengan sendiri dia, orang panggil dia tahu apa implikasi yang dia buat. Kalau benda tu tetap haram tapi dosa kecil, kita menyusahkan orang. Kita buang sampah tu misalnya tak, mengganggu orang kan, tentu dosa. Pasal apa? Sebab dia kaitkan dengan iman tak. Iman ni dia ada 70 cabang tu kan. Sebab ini syu'bah dia panggil. A'laha, yang paling tinggi sekali, kalimatut tayyibah, la ilaha illallah. Nabi sebut iman yang paling tinggi ialah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah sekali, imatatul adha anit tariq, membuangkan benda-benda yang menyakiti daripada jalan. Tu iman dia panggil. Kita tengok benda ni, payah orang nak lalu ni dengan hati ikhlas. Kalau mari budak-budak hongga apa rebuh, mari basikal, motosikal apa, bocor dah. Kita tengok ada benda tadi, kita pun buang. Buang tu sebenarnya Nabi sebut iman. Iman yang tak aja dengan hadis ni dah. Imatatul adha anit tariq. Jadi reverse daripada benda tu, kita pergi menyakiti pula di jalan. Nabi kata iman kita ni buang benda yang menyakiti orang daripada jalan. Kita pergi ambil sapu itu pula tepi jalan. Lawan tu tak? Apa kalau kita tanya, dosa lah, dosa. Yang kita siapa ke buah tak bonek kereta, gogek, beng jatuh. Kalau jatuh tak putih, dah dah. Perut ikan ke apa, dalam supik. Mana? Dia nak buah dalam bonek, takut busuk kereta dia. Dia buah tak bonek. Gogek, beng jatuh. Kita nak Allah belana. Lepas kita tanya, berdosa ke tak? Tapi berdosa. Tunggu tidaklah dosa besar. Sepa dosa-dosa al-kabair itu dah. Pasal apa? Dia bercanggah dengan hadis Nabi tadi. Maknanya iman ni buang benda yang membahayakan orang ramai dalam perjalanan ni. Kita pergi membahayakan pula. So kurang-kurangnya bau sudah. Jadi kalau dah orang tu ibadat dia ada power kan, benda-benda gitu dia tak buat. Dia sendiri jujur dengan perintah Allah. Itulah tarbiyah yang terbaik. Kita guna ilmu Islam ni, kita terawal lagi. Cuba tengok. Hak tidak Islam, Jepun berjaya. Bukan dia ajar Islam pun, dia ajar disiplin. Darjah 1 sampai darjah 6 kan.
Ni tahu tu, dia tidak gaduh seperti kita. Sistem pendidik kita nak ajar matematik, nak geografi dengan sains. Benda tu ngaji nanti besar lah. Lepas tu kita tak mencapai supaya dia, tinggi dia teknologi dah. Tapi dia umur 12 tahun lah ke bawah tu kan, dia ajar akhlak. Dia tak panggil akhlak, disiplin. Tata rakyat dia. Dia mengajar tu. TV tidur kan, cuba kita tengok dalam video dia tunjukkan. Pukul 10 tu dia suruh pakat tidur. Dia ajarnya berinteraksi dengan masyarakat. Waktu budak kutik siapa, jangan hormat kat orang. Tapi dia berjaya. Menunjukkan bahawa kita Islam ni kan, ibadat ada ruh pula, pertolongan daripada Allah. Kau berjaya kalau buat dah. Tapi kita tidak guna. Islam yang Tuhan beri kita ni, kita gaduh nak. Dia jenis tu mengajar sains hak payah, tapi tak boleh jawab dah. Klik royak, klik jumpa dengan ayah. Buat mana ni soalan, dia cakap ni payah lah ni dah. Tanya, weh. Lepas tu, tak maju Jepun juga. Cubalah kalau kita pergi berjalan di negara luar. Allah, disiplin orang dia. Tangga eskalator tak? Eskalator dia panggil tak? Dia duduk sebelah kanan. Pasal dia di sebelah kiri, apa tak? Dia naik tu bukan duduk boleh buah atas tangga tu tak. Saya tengok dia duduk sebelah kiri. Dia cari orang hak lorak lalu. Tak payah royak. Macam naik bah dia. Saya ingat saya pergi Korea, naik bah dia. Dia tulis untuk OKU kan. Ni kursi untuk OKU kan. Orang tua. OKU orang tua. Mari orang muda dia tak duduk. Berdiri apa? Ada jambil tu tak? Ada jambil pula. Ada tukang bilik air. Ada kursi je tak? Tapi dia tak duduk kursi tu. Pasal dia tengok, untuk orang tua, warga emas. Oh, kita tak kira pakar pakai OKU bukan tak dah. Tapi saya nak sebut di sini maknanya, mendidik ini sebenarnya, kalau kita terak betul-betul, ibadah kita ni berjaya. Sebab Jepun, kalau tidak ibadah pun berjaya. Korea berjaya. Padahal benda dia reka ya, disiplin dia dah. Kita ni mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sikap ini mendidik manusia berlaku jujur dalam melaksanakan perintah Allah. Sepatutnya ibadat ni boleh didik kita berlaku jujur dalam setiap perkara. Sifat jujur ini akan terhasil apabila hati manusia menerima segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kerelaan. Bukan bahasa terpaksa. Bahasa terpaksa lagu mana misalnya tak? Kita tengok, Allah nak bulan puasa pulak lah kita. Kita mesti usi nak masuk bulan puasa. Ceritanya, sedangkan orang gembira nak masuk bulan puasa sebab melihat kepada pahala yang berganda-ganda. Betul tak? Tapi nak puasa pulak, lapar pulak, tak lagi kedai kopi pulak. Atau ada something wrong, dia kena check dalam diri kita. Berasal ke mana dekat nak puasa? Mana cikgu? Jujur kita tak ada, sudah. Dari sifat jujur inilah akan melahirkan rasa tanggungjawab terhadap orang lain. Hilangnya sifat jujur dalam diri manusia akan membawa kepada kehancuran, lebih-lebih lagi sekiranya perbuatan tidak jujur ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab tertentu. Dia panggil apa? Jenayah kola putih. Kola putih ke kola biru? Kola biru, kola putih. Sekali putih, sekali biru. Cik Kamal, mana kola biru? Betul tak? Dia panggil jenayah kola putih. Tegasnya sifat jujur boleh lahir dari aktiviti-aktiviti pengabdian secara langsung kepada Allah dalam menyempurnakan tuntutan ajaran agama Islam. Okey. Ya kepak tidak disukai syaitan. Rupanya ibadat ni kena ingat, setiap ibadat kita buat ni, siapa yang tak setuju benar, maka dia akan berusaha berempah pula untuk menggagalkan misi ibadat kita. Beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya bercanggah dengan kehendak musuh utama manusia, ialah syaitan. Inna syaitana aduwakum asyaitanu aduwakum fattakizu aduwa. Setan tu Tuhan kata musuhmu, dan ambillah setan itu, maknanya jadikan setan itu sebagai musuh. Maknanya kita kena anggap dia sebagai musuh. Fattakizu aduwa. Syaitan yang asalnya dikenali dengan nama Iblis merupakan makhluk Allah SWT yang tekun dan taat beribadat kepadanya.
Okey, ini cerita dia lah. Dia ni kuat amal ibadah, walau bagaimanapun disebabkan keengganan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam AS, iblis mendapat kemurkaan Allah SWT, dan sebagai tindak balasnya ia berjanji akan berusaha menyesatkan manusia sehingga hari kiamat. Ada ulama yang mentafsirkan ini, dia kata sebenarnya iblis tu masa dia buat amal ibadat tu dia tak ikhlas dah. Dia macam seolah dia berasa megah berbanding dengan malaikat. Orang bisa tengok aku. Dia ada buah tu. Dia ada dah. Sebab itulah bila teh dengan suruh tunduk kepada Adam tu, dia malah berasa dia orang bisa sekali kan, nak tunduk kat orang. Jadi maknanya kita kata tidaklah kata saja-saja Tuhan nak buat dia jadi, dia pucuk mari dia juga. Dia tu tidak ikhlas bagaimana malaikat. Ibadat dia tidak ikhlas. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ini saya baca dalam kitab apa tak ingat. Cerita hak iblis. Dia sebut, dia kata bapa iblis tu jadi gitu kerana selama-lama dia berikhlas kepada Allah, dia ada agenda lain. Dia nak menyeru kepada makhluk lain bahawa dialah makhluk yang paling kuat sekali beribadat kepada Allah. Okay. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran seperti mana firman Allah SWT. Ini cerita iblis ni. Qala iblis ma mana'aka an tasjuda. Bila-bila tengok bahasa Arab kata kan? Tengok tasjud. Untuk antar ni. Tasjuda lima khalaqtu. Tengok ni. Fi'il madhi ni. Allah. Biyadayya astakbarta. Ini fi'il madhi juga tapi tak belajar lagi. Ini pak ni huruf. Am kunta fi'il madhi juga. Minal alim. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fakhrij minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Terjemahannya, Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalang kamu dari sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Tuhan sebut. Setelah kita tahu dah cerita iblis tu, dia tak sujud dah. Ya, Tuhan nak tahu, nak tanya apa yang menyebabkan dia tak sujud tu. Sedangkan Tuhan, iblis apa ni, ada ni aku buat dengan dua tanganku. Ni kita bincang akidah semula pula. Tuhan sebut tangan ni. Ini jadi perbincangan polemik ni. Tuhan kata aku buat dengan tanganku. Kedua tanganmu. Biyadayyan. Kedua tangan aku. Apakah kamu menyombong diri ataukah kamu merasa termasuk dalam golongan yang lebih tinggi? Mu sombong kau, kamu berasa mu lebih pada orang. Lebih pada orang. Asalnya kan. Jadi jawab ia sungguh. Dia berasa lebih dia. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Dia ada. Alasannya, khalaqtani min nar, membuat aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan membuat dia daripada tanah. Dia kira bakar. Kita orang bakar api, dia bakar tanah. Mana boleh bakar api nak tunjuk pada bakar tanah? Nampak tak? Jadi Tuhan test ni, dia memang sombong. Wastakbara, sombong. Ini sifat Tuhan dah. Kabbara, mutakabbir sifat Tuhan. Sebab tu Tuhan marah orang sombong, sebagai curi sifat dia. Dia seorang dia boleh sombong. Dia sombong pun pandai dengan dia. Dah. Kemudian Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari syurga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Tuhan kata. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah ajalku sampai hari mereka dibangkitkan Allah SWT. Ni Tuhan makbul permintaan dia. Biarlah dah kapi-kapi dah mutak sikap aku, tak apa Tuhan. Nak minta apa dia? Jangan mati. Jadi Tuhan kata, sesungguhnya kamu termasuk dalam golongan yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan. Tak apa, aku terima. Mu tak mati, bila kiamat baru mati. Boleh butin juga. Iblis menjawab, okey, dah aku tak mati demi kekuasaan engkau. Dia iktiraf gitu, demi kekuasaan engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua anak cucu Nabi Adam ni, semua sekali, tak kira siapa dia.
kecuali hamba-hambamu yang ikhlas antara mereka. Itulah dia pagi petang siang malam. Hijau dia tak pernah syoti, tak pernah pecing. Berterusan. Okey. Saja terlepas daripada godaan dia ni, ayat akhir ni. Potongan akhir ayat ni. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas antara. Nampak? Poin pentingnya kena ikhlas. Ikhlas ni satu perkataan yang mudah disebut tapi nak buat payah. Kena ikhlas. Nak sembahyang ikhlas, nak buat ni ikhlas. Capo dah. Kau orang big kira. Kita pernah sebut acak kali ikhlas aku. Kena ikhlas aku, kena ikhlas. Menjedarkan diri kita. Sebab ini saja ia selamat. Jelaslah orang yang melakukan ibadat adalah golongan yang dibenci oleh syaitan. Syaitan akan sentiasa berusaha menyesatkan manusia dengan tipu daya yang dilakukan supaya manusia terus mengikuti jalan mereka. Saya nak sebut ni sekarang. Benar ya, mana iblis suka? Kata Sufyan As-Sauri, saya dah sebut dah acak kali bahasa kita bincang benda bid'ah. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah ni sangat disuka oleh iblis berbanding dengan maksiat. Seseorang yang terjebak dengan perkara bid'ah, syaitan iblis sangat suka, tepuk tangan dia, daripada orang yang masuk terjerumus dalam kerja maksiat. Apa dia? Dia tepuk tangan. Sebab apa? Katanya Sufyan As-Sauri, li'annal maksiyah yutabu minha. Orang buat maksiat dia akan taubat. Orang duduk judi, duduk minum arak, duduk berzina. Bila nak berhenti nanti lo nak berhenti juga. Dia ada dalam cadangan nak berhenti, tua-tua kita cari masjid. Tapi dia kata wal bid'atu la yutabu minha. Orang buat bid'ah tak akan taubat. Nak taubat gapo? Muka dia buat amal. Sebab itulah tajuk akhir nanti penyimpangan dalam ibadat ni ada satu tajuk bid'ah yang saya buat sengaja saya cari poin-poin yang tebal, banyak muka surat tu untuk bid'ah saja. Sebab benda bahaya. Kalau tidak bahaya Nabi tak sebut ala wa iyyakum muhdatsatul umur. Awas perkara reka dalam agama menjadi bid'ah. Nabi tu bagi peringatan khusus, wasiat. Jaga-jaga. Aku tak using benda wasiat, aku using bid'ah. Tapi kita buat apa clear. Jadi kita nampak macam tak sungguh. Patut kita sungguh daripada maksiat tu. Nak jaga bid'ah biar lebih daripada jaga maksiat. Sebab Nabi bagi yang panggil perhatian khusus. Ingat, awas. Nampak? Okey. Jadi nak ayat lah. Kita buat bid'ah, iblis sangat suka, tepuk tangan. Sekali orang masuk dalam bid'ah, aku sudah berjaya, tak akan terbit bila. Tapi orang duduk judi, orang duduk zina, minum arak, aku tak arak lama-lama. Dia kata, cari masjid akhir-akhir. Akhir-akhir hayat dia. Tak gitu kan? Dia akan berusaha menyesatkan manusia dengan tipu daya yang dilakukan supaya manusia terus mengikuti jalan mereka. Justru itu supaya manusia tidak terseleweng dari jalan yang benar. Mereka mestilah melakukan ibadat dengan didasari ilmu pengetahuan agar ianya dapat menutup pintu-pintu syaitan yang akan menyesatkan manusia. Selaginya beramal tanpa ilmu. Ilmu dia benar kalau orang buat amal tak ada ilmu, tak cukup ilmu, terus beramal. Mana amalan dia tak betul. Sekali dia telah terperakat dengan amalan yang tak betul, tak apa dah tu. Orang nak tegur pun tak boleh dah dia. Yang kelima, terselamat dari kejahatan dan maksiat. Ibadat yang dilakukan dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan membersihkan jiwa manusia daripada kejahatan dan maksiat. Apabila jiwa manusia itu bersih dan suci daripada kejahatan dan kemaksiatan, maka dia akan dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah yang merupakan satu anugerah yang tidak ternilai kepada manusia. Kehidupan di dunia akan diberkati dan dia bakal mendapat anugerah syurga di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Itu dia anak kunci syurga. Surah Az-Zariyat. Suih syurga duduk situ. Kita iktiraf kebesaran Allah, takut kepada Allah, dan tahan dari buat nafsu, ikut tahan diri daripada buat nafsu. Tuhan ni dia nak benar takut dia. Kan saya cerita dah dulu kan. Tak ingat ada di Bukhari ke Muslim panjang tu. Seorang tu kira dia tua, seorang ni dia wasiatkan anak dia buat maksiat kuat, kan dia suruh bunuh, dia bakar. Dia ingat cerita tu. Dia terlalu jahat, tak ada maksiat dia tak buat. Dia tahu dia ni orang bermaksiat. Dia pesankan anak dia, muka dia jahil tak mengaji gaul sapi. Dia tahu syurga neraka, dia tahu. Jadi nak mengelakkan daripada dia termasuk neraka, dia wasiatkan anak dia, bila aku mati membakar. Bila membakar, mayat aku separuhnya tabur di laut, separuh lagi tabur atas darat. Anak dia buat sungguh. Jadi dalam hadis tu bercerita, bila hadis ni dia Nabi mukjizat, dia tahu perkara akan datang. Saya pun duk tak jadi, saya terbaca apa hadis ni, nak rujuk hadis mana tu tak ingat seumur. Nak cari matan ni pasal panjang hadis ni kan. Tapi hadis ni memang hadis sahih lah. Baik. Bila Tuhan tanya dia, wahai hamba-Ku, apa yang gini mu buat? Ha? Nak aku suruh anak bakar mayat, lepas tu tabur laut separuh, tabur darat separuh. Dia kata, tengah harapan mu tak jumpa cari aku. Dia jawab, dia jahil. Sebab apa mu tak sibuk aku jumpa? Aku takut bila mu boleh takut kelik, mu akan seksa aku dalam neraka. Kerana aku takut ke mu Tuhan. Jadi Tuhan terima perkataan dia, takut ke aku. Dia jadi okey, maafkan dia, boleh masuk syurga. Kenapa tak? Kita kata Allah mudahnya Tuhan. Gapo bukti hak Tuhan naknya? Aku takut kamu. Jadi Tuhan ni kan kita tidaklah siapa sepuluh dia. Jadi kita kena buat diri kita takut, kita geram. Orang lagu saat ni kita tengok tak patut masuk syurga lagu tu kan. Tak gaji semua ya belum jahat gapo tak buat. Tapi kadang aku takut kepadamu ya Allah. Pasal apa? Bercanggah dengan iblis tadi kan. Kira apa? Kira tak takut ke Tuhan. Dia nak Tuhan ni, dia nak kita takut ke dia. Boleh tak poin sebutin? Sebab tu dia kata, dalam ayat ni dia kata, orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dia tahan diri daripada hawa nafsu, maka jawab dia, syurga lah tempat tinggal. Yang kena menghasilkan pekerjaan yang berkualiti, ini itqan. Jika sesuatu pekerjaan itu didasarkan kepada ibadah, maka pekerjaan tersebut akan menjadi pekerjaan yang berkualiti. Ini kerana pekerjaan tersebut akan terhindar daripada kecurangan, kemaksiatan dan kemungkaran. Sebaliknya mereka akan melakukan pekerja tersebut dengan sebaik mungkin bagi memberi kemanfaatan kepada umat manusia dan kemaslahatan kepada seluruh alam ini. Dalam sebuah hadis Nabi ini, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutakinahu. Ya, ada hadis At-Tabarani dalam Al-Baihaqi pada juga ni. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai seseorang daripada kamu yang apabila melakukan pekerjaan, dia melakukannya dengan berkualiti. Baik, kerja kualiti ni sebenarnya kerja orang Islam. Kalau buat benda, buat dengan molek, cermat, tekun, beralih, berkualiti, input hasil yang tinggi. Nampak di sini. Tak payah orang panggil gapo dia, TQM dulu, Total Quality Management dulu dah. Kita panggil pegawai-pegawai khusus nak menghasilkan kualiti. Sebenarnya kalau dia tu faham mana ibadat, kerja dia sebagai ibadat, dengan sendirinya input dia berkualiti. Ni berdasar pada hadis ni. Tuhan suka kalau dia buat kerja, buat dengan buat molek. Betul tak? Kita buat kerja bukan saja sedap kelih, tapi kita buat molek. Nak atur benda ni, kita atur biar strict molek. Susun molek. Apa susun molek? File-file di pejabat, buku-buku tu kita susun molek. Dan perangai kita bawa pakum, kita susun benda molek. Apa susun molek tu? Ni orang Islam lagu ni. Tuhan suka kalau buat kerja dengan tertib teratur molek dah. Dia tak say jenis bahasa gebah-gebah, orang tak say ni cari tak berjumpa. Tapi nak orang hak jenis file benda tak pasal apa dia orang Arab. Kalau pergi di kedutaan, saya pun nak pergi di kedutaan. Dia tak susun molek, tapi bakal dia ingat tengok. Dia tengok muka dia ingat, dia terik, dia ambil sorok ni. Ni sorok awak. Kayak gitu, boleh faham tak? Dia tengok muka, dia bunyi.
Dia tak betul kan, orang-orang tak tersusun kan. Patutnya dia ni kan, bila dia ni apa ni, dia faham mana kerja yang berkualiti ni adalah kerja orang Islam. Yang ketujuh, mencetuskan perasaan bebas dan merdeka. Pelaksanaan ibadah secara tulus ikhlas kepada Allah SWT akan melahirkan perasaan yang bebas dan merdeka dari sebarang kongkongan dan perhambaan kepada selain daripada Allah. Kita jadi hamba Tuhan. Apa-apa kalau kita diturut peraturan, kerana Tuhan suruh turut peraturan. Apa yang duduk situ. Kita royak ke boh kita misalnya. Bapa saya turut boh. Sebab Tuhan suruh tu. Selagi boh tidak menyeleweng. Apa dah? Tak payah suruh tu. Sebab bila kita faham Islam, tak payah boh kata mu kena taat aku. Tak payah royak. Pasal Tuhan sendiri royak dah. Seorang abid ni mana daripada perkataan ibadah. Abada ya'budu beribadat. Abid mana orang yang beribadat, telah meletakkan Allah SWT sebagai ketaatan yang mengatasi keperluan dan kepatuhan selain darinya. Jelasnya tujuan ibadat dalam Islam adalah semata-mata untuk menguji kesetiaan seseorang Muslim kepada Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Terjemahannya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang ke-8, nak habis sikit dah. Terbentuk akhlak yang mulia dan jiwa tentram. Pelaksanaan ibadat secara tulus ikhlas kepada Allah SWT juga dapat melahirkan akhlak yang mulia dan jiwa yang tentram. Ini kerana mereka yang beribadat itu akan sentiasa melatih diri mereka untuk mentaati segala perintah Allah serta mencari keredaannya dalam semua bidang kehidupan. Persoalan akhlak amat dititik beratkan dalam ajaran Islam, malah ia menjadi tujuan utama pengutusan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda, ini ada saya baca dah hadis tadi, riwayat Al-Baihaqi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nabi yang dia mengaku diri dia sendiri itu diutus ke Allah ni, mari nak betul akhlak. Akhlak pada diri Rasulullah adalah akhlak contoh. Akhlak dalam Islam adalah bertitik tolak daripada pengabdian seseorang kepada Allah SWT. Sunnah Rasulullah SAW perlu diikuti kerana baginda adalah peribadi contoh terbaik. Sebaliknya, semua perbuatan yang bertentangan dengan amalan Rasulullah adalah dikira tidak berakhlak. Dia dobit kita, kayu pengukur kita ialah diri Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Tuhan puji dalam Quran surah Al-Qalam. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ia kesembilan melahirkan masyarakat yang produktif. Pelaksanaan ibadah yang tulus ikhlas kepada Allah dapat melahirkan sebuah masyarakat yang produktif. Ini kerana keluasan skop ibadah itu dilaksanakan sistem dalam seluruh sistem kehidupan manusia seperti pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya, akan menjadikan manusia itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat yang digariskan. Bagi mereka, keluasan skop ibadah itu menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja dengan gigih bagi kehidupan mereka di dunia. Dan yang ke-10, saya rasa akhir sekali dah. Kodok lagi, 12. Melahirkan negara yang melaksanakan ajaran Islam. Pelaksanaan ibadah secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan manusia dapat melahirkan sebuah negara yang melaksanakan ajaran Islam. Ini kerana rakyat jelata yang menghayati konsep ibadah akan cuba mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan seharian mereka. Manakala pemerintah pula akan melaksanakan pemerintahan berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, gabungan dua asas ini akan menghasilkan sebuah negara yang melaksanakan ajaran Islam yang makmur serta diredai oleh Allah SWT, sebagaimana negeri Sabak pada ketika dulu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Laqad kana li sab'in fi maskinihim ayatun jannatan an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur." Negeri Sabak ni mana ni? Tuhan puji. Bukan patah Sabak je dah. Sesungguhnya bagi kamu Sabak ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, iaitu dua buah kebun
di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah oleh kamu dari negeri yang dianugerah Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Jadi ungkapan ni orang disebut sama baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nak cari negeri yang baik, mendapat keampunan daripada Allah. Negeri yang baik dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Okay. Kalaulah kita nak masuk minggu depan ni fiqhul ibadah dan syariat.